Ada beberapa jenis akad atau kontrak yang diguna pakai oleh perbankan Islam dalam produk pembiayaan untuk pelanggan. Contoh-contohnya ada seperti berikut. Pertama ialah pembiayaan pembelian kenderaan. Nombor satu katanya bi' thamanil ajil atau ringkasannya BBA. Walaupun di sana ada lagi beberapa term atau istilah yang digunakan. Nama ni tak penting tuan ya. Di belah-belah Afghanistan, Pakistan, Tantan sana lah, dia panggil BM, Bi' Muazzal. Dan sebahagian ahli muamalat ataupun dalam buku-buku muamalat baik kontemporer baik klasik kadang menyebut sebagai Bi'ul Ajil ataupun Bi'al Ajal, boleh juga. Ataupun sebagian menggunakan sebagai Bi'ul Taqsid. Ya. Kesemuanya bila kita terjemahkan, kita kata ia adalah jual beli yang berasas kepada penangguhan. Bayaranlah oleh si pembeli. Kerana penangguhan yang ada dua. Satu penangguhan di pihak penjual. Ya. Satu lagi penangguhan di pihak pembeli. Penangguhan di pihak pembeli itu, mana bayaran tu kita tangguh. Itu disebut sebagai BBA. Ya. Ataupun hak tadilah. Bi' Taqsid lah, Bi' Ajal lah, Bi' Muazzal lah. Ya. Dia tulis itu penjualan dengan harga tertangguh. Mana kita beli dulu, kita bayar kemudian. Ta'jilu al-muthamman, ta'jilu thaman. Barang mari dulu, duit mari kemudian. Ya. Dia berbeza dengan pembelian secara cash lah ataupun jual beli secara cash. Lawan dia lah, lawan dia. Satu cash, satu secara tangguh. Tangguh ni boleh jadi kita bayar one shot after that. Later on, kita bayar sekali. Ataupun boleh bayar berkali-kali. Aku beli barang ni 3 kali bayar, boleh. Ataupun kita bayar on installment basis. Kita buat setahun, 2 tahun, sekian-sekian amount setiap bulan. Itu semua betul-betul penangguhan bayaran. Ini merujuk kepada jualan barangan di mana pelanggan membayar harga jualan kepada bank secara tangguh beserta dengan suatu margin keuntungan yang dipersetujui. Mestilah kalau dia tak ada untung, macam mana nak berniaga? Sama ada secara sekaligus atau secara ansuran. Nampak? Saya dah sebut dia kan? Mekanisme ataupun kaedah operasi bank bisa mana haji ada seperti berikut. Nombor 1 sampai nombor 6 itulah kebiasaannya. Kita pilih aset yang mahu dibeli, yang kita nak lah. Kemudian kita dapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan, terutama bank lah. Kemudian kita berjanji untuk beli aset tersebut pada harga jualan tertentu termasuk keuntungan. Ya. Sebab tu bank jual pada kita dengan harga lebih mahal daripada harga pasaran. Sebab dia beli, takkan dia nak jual harga dia beli. Mestilah dia jual harga yang lebih mahal daripada itu. Ya. Sebab tu bila tuan-tuan perasan, tak tahulah kan, dalam kita ni kontrak kita tak tengok. Dekat kontrak itu dia tulis harga belian dengan harga jualan. Harga belian merujuk kepada berapa harga yang bank beli aset tu daripada penjual asal. Harga jualan pula ialah berapa harga properti atau harta itu yang bank jual kepada kita selaku orang yang memohon pembiayaan. Dua tu penting tu. Termasuk hak lain-lain lah. Ya tak? Yang kadang-kadang pada sehari tu lah. Kalau kita tak ada basic ilmu tentang muamalat, khusus yang melibatkan perbankan semua ini, ada benda yang kita tak faham. Terutama kadar-kadar yang ada pada kontrak itulah. Hatta saya sendiri pun belum ni tak faham juga. Ya tak? Ada kadar siling lah, ada kadar efektif lah, dia masuklah ke dalam tu. Ya? Dan boleh tanyalah pegawai itu kan, untuk dia beri keterangan sikit sebanyak. As long as kita faham. Okey. Kemudian bank beli aset tersebut daripada pemilik secara tunai. Itu yang ketiga. Jadi kita pilih harta kita nak beli, kita pergi ke bank, kita buat perjanjian lah, dia panggil wa'ad. Wa'ad ni satu, dia panggil apa, supporting contract lah ya. Kalau kita nak harta tu, kita buat perjanjian lah untuk kita dapatkanlah harta itu daripada bank setelah bank beli nanti. Itu dia panggil wa'ad. Ya. Kemudian bank beli, setelah bank beli, hak milik aset berpindah tangan kepada bank. Bank beli jadi dia punya lah. Kemudian bank menjual aset itu kepada anda dan menyerah hak milik aset kepada anda pada harga jualan tertangguh yang telah termasuk keuntungan. Pembayaran boleh dibuat secara tangguh dan ansuran dalam suatu tempoh yang telah disetujui. Ya. Okey, yang kedua al-ijarah sumal bank. Ini untuk kenderaan ya. Jadi dia boleh guna yang pertama BBA. Kemudian dia juga boleh guna ITAP. Saya ingat ITAP ni antara kontrak yang paling banyaklah dia guna pakai berbanding BBA setahu saya. Ya, tak tahulah sekarang. Dulu-dulu masa kita belajar dia kata ITAP lah yang paling banyak digunakan pakai ya, kontrak ITAP ni ya. Di mana ITAP ringkasan kepada al-ijarah summal bank. Dalam bahasa Inggeris kita panggil hire then purchase. Bukan hire purchase. Hire then purchase. Kalau hire purchase itu konvensional. Di mana sewaan dan jual beli dirangkumkan dalam satu kontrak. Ya, itu disebut sebagai bai'atan fi bai'ah. Dua kontrak dalam satu kontrak. Dilarang dalam syarak. Tak termasuk lagi isu riba. Adapun Islamik dia guna al-ijarah summal bank. Sewa kemudian beli. Dia separate kontrak. Kontrak yang berbeza ataupun berasingan antara satu dengan yang lain. Kalau kita taruh sekali, itu tak boleh. Kerana kita dilarang merangkumkan dua kontrak dalam satu kontrak. Satu-satu transaksi, banyak kontrak tak apa. Tapi dia mesti dibuat secara berasingan. Dia tak boleh sekaligus macam tu.
Ini awak nak sewa, aku nak beli. Awak nak beli, kau nak sewa, dia tak boleh. Islam ni dia mesti clear everything. Kalau kita sekalikan di situ berlaku waro, ketidakjelasan, maka dia perlu diasingkan. Awak kena sewa dulu, after that baru awak beli. Dan dia tak boleh dalam akad yang sekali lah. Kita sewa, kemudian kita janji nak beli. Ya, lepas tu baru kita beli. Ya. Akad ijarah sumal bai' bermaksud akad sewa yang diakhiri dengan jual beli. Ini dipanggil ijarah tamwiliyah, istilah Arab dia lah. Sewaan pembiayaan. Ya. Ia lazimnya digunakan dalam membiayai barangan pengguna, terutama yang pembiayaan kenderaan atau peralatan dalam rumah. Terdapat dua kontrak berasingan yang terlibat, iaitu kontrak ijarah. Kontrak ijarah ialah akad sewaan atau pajakan. Dan yang kedua ialah kontrak bai', itulah kontrak jual beli. Kontrak-kontrak tersebut akan dimeterai secara berasingan. Nampak? Separately. Orang Arab kata istiqlalan. Dengan turutan yang betul seperti yang digambarkan dalam gambar rajah di bawah. Yang pertama, anda pilih kereta yang ingin dibeli. Kedua, anda memohon pembiayaan ijarah untuk kereta tersebut. Membayar deposit kereta berkenaan dan berjanji akan memajak kereta tersebut daripada bank setelah bank membeli kereta tersebut. Bank menjelaskan pembayaran kereta berkenaan kepada penjual. Penjual kereta memberi hak milik kereta kepada bank. Bank memajakkan kereta tersebut kepada anda. Memajakkan maksud menyewakan lah. Pajak-pajak ni mana sewa. Anda membayar sewa ijarah untuk satu tempoh yang telah ditetapkan. Pada akhir tempoh pajakan, bank menjual kereta tersebut kepada anda pada harga yang telah dipersetujui. Okey, itu untuk kenderaan. Dan kenderaan juga sebenarnya boleh menggunakan kontrak yang lain. Selain daripada BBA dan selain daripada ITAP yang telah kita uraikan tadi. Seperti tawarruk. Ya, tawarruk ni dipanggil, kalau istilah bank negara dipanggil financing contract. Ya. Tawarruk ni maksudnya, bank tak bagi kita pembiayaan kenderaan, tapi dia buat pembiayaan secara komoditi. Sebab tawarruk ni sebenarnya antara instrumen kewangan yang paling fleksibel sekali. Dia boleh digunakan pakai dalam mana-mana urusan dan transaksi muamalat. Dia boleh untuk kenderaan, dia boleh untuk kediaman, hatta dia boleh saja untuk peribadi dan lain-lain. Ya. Maksudnya bila kita nak beli satu kereta, bank dia tak beli kereta tu. Dia beli komoditi. Kemudian dia jual komoditi itu kepada kita secara ansuran. Bila dia jual komoditi itu kepada kita secara ansuran, kemudian kita jual komoditi itu kepada pihak ketiga secara tunai. Tunai yang diperolehi itu digunakan untuk membeli kenderaan. Boleh juga dibuat kontrak itu sebenarnya. Tapi saya tak tahulah bank mana yang buat. Tapi boleh dibuat. Macam dulu-dulu perumahan kita tak buat. Tapi sekarang macam bank Islam. Saya tanya kawan saya sendiri, Ustaz Syafi'i. Dia penasihat bank Islam di Kuala Lumpur. Dia salah seorang daripadanya. Dia pun bagi tahu sekarang untuk kediaman bank Islam buat tawarruk. Mana bank bukan beli rumah, jual rumah kepada kita. Ataupun beli rumah kemudian sewa kepada kita. BBA dengan ijarah ni lah. Tapi bank beli komoditi, dia jual komoditi kepada kita secara ansuran. Kemudian kita mewakilkan pihak bank untuk jual komoditi itu, dapatkan cash. Dengan cash tu dibeli rumah berkenaan. Untuk menyelesaikan banyak isu lah. Perumahan ni antara, pembiayaan perumahan ni antara banyak isu lah sebenarnya. Kalau tuan-tuan belajar in detail lah. Dia ada banyak isu-isu syariah dulu. Jadi antara kontrak yang lebih selamat, secure dan mengurangkan isu-isu syariah ini ialah dengan menggunakan kontrak tawarruk berkenaan. Jadi macam bank Islam dia ambil inisiatif guna kontrak berkenaan. Ya. Allah Ta'ala lah. Tahu saya bank Islam guna. Saya tak pastilah bank lain guna ke tidak. Ya. Itu kena tanya orang kerja bank lah. Ya. Saya tak kerja bank. Sebab saya tak berada dalam industri. Saya belajar muamalat, saya belajar kewangan Islam, tapi saya belajar teori. Belajar dalam kelas. Macam mana saya nak tahu praktikal bank sebenar? Dengan saya berkawan dengan certified advisor ni lah. Kalau saya tak sembang dengan mereka, saya tak nampak gambaran yang betul. Pasal saya nak tahu kan. Sebab saya memang tak ada ilmu secara praktikal ni. Ya. Okey. Jadi pembiayaan kediaman kita pergi dulu, nanti saya buka soalan. Ini sekejap je. Pembiayaan pembelian kediaman kediaman dia boleh guna BBA macam tadi. Dia boleh guna musyarakah mutanaqisah ataupun syarikah mutanaqisah. Syarikah mutanaqisah ni ialah perkongsian berkurangan. MM dia panggil. Musyarakah mutanaqisah. Musyarakah ni makna perkongsian. Mutanaqisah ni makna pengurangan. Reducing partnership namanya. Ya, di mana secara umumnya kita beli harta tu sama-sama dengan bank. Kita beli 10% contohnya, bank beli 90%. Rumah tu 100,000. Kita beli secara perkongsian dengan bank. Kita 10%, bank 90% lah normalnya, biasanya. Jadi bank memiliki rumah tu 90%, kita memiliki 10% sahaja. Kemudian sebab bank, rumah tu dia memiliki lebih besar daripada kita lah. Jadi kita sewa pula rumah tu daripada bank setiap bulan, dan daripada sewaan tu, bank melepaskan pemilikannya sedikit demi sedikit kepada kita sehingga habis tempoh pembiayaan. Bila habis tempoh pembiayaan, maka rumah itu menjadi milik kita. Itu dipanggil perkongsian secara beransur-ansur pengurangannya. Ya.